Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi Al-Fadhil Ustaz Abdul Razak Mahdi, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk bimbing kita dalam bacaan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-18 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi terus saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian yang telah dijadualkan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengharapkan kerahmatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat syurga dan ahli syurga. Kita sampai pada bab yang ke-17. Bab ma jaa fi sifati jima' ahlil jannah. Ada hadis yang menyatakan sifat, maknanya orang ahli dalam syurga itu dia berhubungan suami isteri, atau istilah kita jima'. Isi-isi syurga dengan perempuan-perempuannya, dengan perempuan yang ada dalam syurga itu. Bagaimana keadaan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula jima' isteri itu satu disebut kesedapan yang digunakan Tuhan. Maka ialah kesudahan kesukaan berkahwin. Itu semua maklum. Diberi Allah Ta'ala laki-laki itu mempunyai syahwah dan ingin kepada perempuan, dan diberi Tuhan akan perempuan itu syahwah dan ingin kepada laki-laki lebih daripada laki-laki, sebagaimana Tuhan memberi tiap-tiap orang itu syahwah dan ingin kepada makan dan minum. Sama. Ada orang tak nak makan, tak nak minum? Ada sini? Semua ada keinginan makan, keinginan minum. Begitu. Malah baru lahir saja dah nak menyusu dah. Dah menangis dah. Nak ada keinginan itu. Begitu juga bila dia sudah sampai baligh, dia ada keinginan syahwah. Lelaki ada keinginan pada perempuan, perempuan ada keinginan pada lelaki. Kalau tak ada itu, robot lah. Robot. Orang cipta robot, ini dia kata robot lelaki, ini robot perempuan. Tak ada keinginan tu. Dia bukan manusia. Manusia dia ada keinginan itu. Hanya masing-masing hal itu ada lain. Dia kata sedapnya dan lazatnya berbeza. Bahkan lazat jima' itu lazat yang megah dan lazat yang sehabis-habis sukacita manusia. Itu dia. Lazat makan lain, nikmat makan lain, lazat minum, nikmat minum lain, lazat hubungan suami isteri dia lain. Dia berlain-lain lazat. Ya. Dengan kerana itu tiada Tuhan luputkan daripada hambanya lazat jima' tu, yang disukai oleh manusia semasa di dunia. Dalam syurga Allah Ta'ala tidak akan hapuskan kelazatan itu, malah ditambah lagi. Macam di dunia kelazatan makan dan minum, Allah Ta'ala tidak hapuskan kelazatan makan dan minum, malah ditambahkan lagi kelazatan itu. Lazat ada memiliki rumah bilik yang indah, cantik, taman-taman cantik, kelazatan itu Allah tidak lupakan keinginan manusia yang seronok pada lazat itu.
malah ditambah lagi kelazatan itu dalam syurga. Samalah dengan jima' ni yang kita beritahu, Allah tidak lupa tentang itu. Satu daripada balasan amal ibadahnya dan taatnya akan dia di dalam dunia. Kita kena ingat, amal ibadah kita bukan penentu masuk syurga. Penentu masuk syurga ialah rahmat Allah. Cuma amal yang berbeza di dunia ialah membezakan kedudukan dia dalam syurga. Itu je beza. Ada tingkat tu, beza. Dan kita baca dulu kan, ada bertingkat jauh. Tempat yang paling tinggi sekali tingkat para nabi dan awliya dan solihin. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, tingkat atas tu untuk para nabi saja ke? Ya, para nabi dan juga orang beramal soleh di situ. Tingkat-tingkat tu, beza. Jadi maknanya amal yang kita lakukan ini meletakkan kita dalam syurga pada tahap yang berbeza. Mungkin kita duduk bersama para nabi, dengan Nabi Muhammad satu kawasan, satu tempat. Mungkin kita duduk sama awliya, atau kita duduk sama orang yang soleh, orang yang hebat-hebat. Dan ada juga duduk sama dengan orang awam, macam di dunia. Cuma kita tengok orang yang ada, orang yang kaya-kaya duduk satu kawasan yang kaya-kaya, nak masuk pun payah. Kawasan-kawasan yang orang kaya-kaya, kalau kita ada saudara yang duduk dalam tu, payah nak pergi rumah dia, payah. Akhirnya orang tak nak pergi, payah. Kena ada bakod tu nak masuk rumah dalam tu. Pernah tak begitu? Di Putrajaya tu, dia jemput kita ke rumah tu, tapi ada semua dalam Nepal je yang jaganya. Dia suruh bakod tu, tak mahu pula, kita tak kerti kan. Kena orang dalam rumah tu beritahu dia, bakod sekian, masuk. Kawasan sunyi, orang tak kacau, tak ada dengar ring motor, tak ada dengar, relax. Situ banyak isi kedua duduk, banyak situ. Jadi maknanya ibadah tadi, amal ibadah beza kita di dunia, membezakan kedudukan kita di akhirat. Maka dikurnia Tuhan di akhirat kelak, mana bersukaria bermain-main dengan perempuan, dan jima' lebih kuat daripada mana bermain-main dan jima' dalam dunia. Kelazatan tu lebih, macam makan minum juga, dia mesti lebih di dunia. Yang tidak pernah terfikir, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbayang dalam pemikiran kita. Cuma disebut bandingan dengan dunia itu supaya orang faham je. Supaya orang faham. Dia kata buah-buahan, supaya orang faham, oh ada buah-buahan. Tapi berbeza, saiz bentuk buah-buahan berbeza, kelazatan dia berbeza dan sebagainya beza, tak pernah dilihat oleh mata. Itu nikmat syurga. Dan dikurniakan syahwat dengan berganda-ganda, maka bersedaplah seorang mukmin itu di sana, pada bermain dan bersenda gurau dengan isteri-isteri dan gundik-gundiknya dan jimaknya seorang kemudian daripada seorang dengan secukup puas nafsunya yang kuat itu. Itu. Daripada mana dalil? Ada dalil yang menunjukkan atas kuat nafsu seorang dalam surga itu, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'tal mu'minu fil jannati quwwata kaza wa kaza minal jima' qila ya Rasulullah aw yutiqu dhalika qala yu'ta quwwata mi'atin. Hadis sahih gharib. Hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda ia, kata Nabi, diberi seorang daripada mukmin dalam syurga itu kuat bagi bagian-bagian, yakni banyak kuat syahwah dalam jima'. Maknanya orang perempuan dalam syurga itu. Jadi bila didengar oleh sahabat, maka mereka ia betul lalu bertanya, kata orang-orang yang, ya Rasulullah, adakah kuasa seorang mukmin kuat jima' itu, bagaimana keadaan dia? Yang dikatakan jima' dia ada kekuatan. Sabdanya, dia kurniakan Allah kuat 100 orang. 100 orang bandingan. Manakala di dunia 100 orang.
Ada Allah Ta'ala kurniakan orang di dunia tu begitu. Isteri Nabi Sulaiman berapa? Ramai kan? Banyak. Isteri Nabi Sulaiman ramai. Isteri ada Raja Mesir dulu 1,000. Dia tanam pokok tamar 1,000. Tiap isteri satu dia tanam. Ada kat tu, kalau di Mesir tu ada 1,000 pokok tamar. Raja ni dulu ada 1,000 isteri. Wallahu alam, kita tak tahu macam mana kan. Itu bukan tungkat ahli lagi dia makan, tak tahu tungkat apa makan. Maka manakala Tuhan kurniakan yang demikian itu, maka berapa ratus kali jima' pun tiada menjadi letih dan penat. Dia lain sangat dengan dunia, berlain sangat kan, berlain. Dia tak letih, dia tak penat dan sebagainya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Zaid bin Arqam, katanya lagi bermula hadis ini sahih, lagi gharib. Gharib maksudnya daripada awal riwayat ada ni dia seorang je riwayat. Seorang, itu gharib. Seorang je riwayat. Itu dia. Tapi dia sahih. Tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Qatadah, daripada Anas, melainkan daripada hadis Imran Al-Qattan. Itu dia. Maknanya ada Nabi jelaskan keadaan manusia dalam hubungan suami isteri dalam syurga. Sampai situ. Kemudian bab yang ke-18. Pendek je cerita tu, dia tak boleh panjang. Sebab kalah cerita tu dengan cerita Mak Kilau kan. Mak Kilau lebih lagi. Dia boleh pungut 34 juta. Selesai habis yang tu. Bab ma ja'a fi sifati ahli jannah. Ini kita kena detail sikit lah. Bab yang telah menyatakan hadis membicarakan sifat-sifat orang yang mendiami syurga tu. Keadaan orang dalam syurga tu bagaimana? Mendiami syurga tu. Ketahuilah ya saudaraku, orang yang mendiami syurga itu tidaklah ada sehabis-habis tinggi nikmat dan sukacita tinggal dalamnya. Tidak ada kita dengar perkataan yang tak baik. Sebab perkataan tak baik ni kita rasa boleh naik darah juga kan. Mana layanan tu tak ada pernah kita dengar tak baik kan. Tak adalah dia kata datang dah lambat, gajah pun habis, tak ada. Punya layan orang, layan pelanggan macam tu, bila nak kekal berniaga layan pelanggan macam tu kan. Tanya kan, kak apa ada makan lagi? Ada, tak ada lagi ayam pasal pedas. Datang pukul sekarang ni, gajah pun habis. Kawan tu orang Kuala Lumpur, bukan orang Melaka. Kalau dia orang Melaka, orang Tangga Batu, tak apa cakap gitu kan, viral kan. Jangan buat gitu, jangan. Sebenarnya orang Melaka pun tak, dia kata tak gitu. Entah orang Melaka. Tiada ada di sana itu melainkan bersuka-suka dan bersedap-sedap sahaja. Seronok. Qila salaman salama. Kita dengar baik, sedap je. Mendengar perkara yang baik, seronok. Mendengar perkataan yang seronok. Assalamualaikum, Assalamualaikum, seronok kita dengar tak? Tapi kalau orang berkelahi, cakap engkau ni, seronok tak? Tak seronok. Sebab tu dibayangkan dalam surga, salaman salama. Salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera, seronok semua. Tak ada yang tidak baik. Tiada mengenai apa suatu susah dan duka cita, tak ada. Dan barang yang memberi mudarat dan penat, tak ada. Mudarat pun tak ada, penat pun tak ada, batuk tak ada. Batuk, COVID lagi tak ada. Semua tak ada. Yang tak baik semua tak ada. Dan tiada kena kotor dan cemar. Tidak ada kekotoran, tidak ada pencemaran. Bahkan sentiasa dalam bersih, hening pakaian dan badan. Bersih. Dan cukup memakai bau-bauan yang sedap-sedap. Bau dia bauan yang seronok, yang sedap, yang tidak pernah kita bau di dunia. Tak pernah terfikir oleh pemikiran kita bau yang macam ini. Bau syurga. Itu orang kata bau syurga tu. Tak cium bau syurga tu. Itu maksudnya dalam syurga ada bau-bauan. Manakala bau syurga pun tak tercium, nak masuk macam mana? Seolah begitu. Dan rupa diri mereka masing-masing macam bulan purnama berseri-seri. Bulan purnama tu maksudnya berseri-seri, muka bersih.
Orang gembira, bersih lah. Orang gembira semua, seronok. Muka berseri saja. Baru dapat bonus, berseri muka. Kan? Dan apabila mereka itu makan dan minum, tidak berhajat mereka kepada, disebut situ jamban. Itu dalam kitab disebut jamban. Maknanya kita tahu bilik air. Tempat kencing dan disebut situ berak. Tak ada. Supaya mengapa dia guna bahasa tu? Supaya orang desa mewah ni faham. Kalau guna bahasa kelak-kelak tak faham. Kalau tak faham juga kencing dan berak tu, tak tahu nak kata lah tu. Mana tak ada dalam syurga. Bersih. Dan kotor tempat berludah tak ada. Tempat ludah tak ada. Kan? Sebab ada negeri yang kotor, bau hancin. Kalau di India, New Delhi orang kata bau. Di Mesir, itu saya alami sendiri, bangunan yang penuh bau hancing je, kotor, tak bersih. Ini tak ada, tempat berludah pun tak ada. Bahkan semua makanan itu menjadi peluh yang harum. Makanan yang kita makan dia jadi peluh harum, bau badan semacam bau kasturi. Kasturi yang disebut ini supaya orang faham je. Kan kita boleh bayang kasturi, Sidik jual minyak atas kasturi tu. Ada lagi Sidik? Ada? Saya promosi itu 10% tu. Kasturi itu dia nama dia kasturi sebab supaya orang faham. Kasturi tu macam dia ini kasturi dunia. Di akhirat tu bukan bau macam yang Sidik jual tu kan. Yang Sidik jual tu dah okey tu. Dia bagi kita dah sedap dah bau kalau solat. Tapi kasturi surga tidak sama dengan dunia. Cuma nama sama, bentuk bendanya, zatnya berbeza, baunya berbeza. Nama dia sama, kasturi. Itu dia. Cukuplah tuah seorang yang tinggal dalam syurga itu bertuah. Jangan susah hati. Kullukum, kata Nabi, dakhala jannah. Semua kamu masuk syurga. Yakin? Semua kamu masuk syurga. Kena yakin. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang dia mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha illallah tu, dakhala, dia akan masuk syurga, kata Nabi. Cuma bezanya sama ada dia masuk syurga cepat atau lambat, atau kena seksa dulu, tapi dia akan masuk syurga. Macam orang nak pergi immigration lah kan, ada yang chop laju, VVIP laju. Orang yang tak ada masalah laju. Orang ada masalah dah dia stop. Lama je orang Arab tu tengok komputer, tengok kita, tengok komputer, ini sudahlah, dah sangkut dah ni. Akhirnya dia kata masuk bilik. Masuk bilik tu 4 jam. 4 jam lah baru keluar balik. Itu je beza dia. Sebab itu sebelum kita mati, biar kita tidak bawa dosa. Dosa semua ada. Semua ada dosa. Berdosa banyak. Tapi biar kita mati tidak bawa dosa. Bagaimana mati tidak bawa dosa? Lidah kita sentiasa menyebut istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Selalu begitu. Ya Allah minta ampun, ya Allah minta. Nabi sebut Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Diulang, Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah aku, wa tub alayya, terimalah taubat aku, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata sahabat, Nabi tidak kurang dari 100 kali sehari sebut tu. Bila masa kita boleh sebut tu, selalu boleh sebut tu, kena datang awal ke surau. Bila datang awal, dia duduk sambil tunggu ada 10 minit lagi maghrib masuk, dia akan sebut tu lah, Rabbi firli. Orang tak heran sebab dia duduk kat surau. Tapi kalau duduk kat kedai abah dulu, Rabbi firli tu, orang heran. Kalau duduk kat surau, duduk pegang tasbih, orang biasa, orang biasa, tak ada masalah. Dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 10 minit lagi nak azan maghrib, banyak dia boleh sebut. Ataupun disebut macam-macam subhanallah pun banyak. Tapi oleh kerana kita tak nak nampak benda tu perlu, penting, kita anggap biar gitu je masa tu, tak apa.
Ini yang dikatakan bahawa kalau satu lagi aku sebut subhanallah, satu je lagi, aku akan masuk surga tanpa hisab. Itu kita tahu. Menyesal tak sudah kita masa itu. Satu je lagi tu. Sebab tu ada masa sebut. Bila masa yang tepat untuk kita buat tu, dia suruh masjid lah. Hari Jumaat datang awal sikit. Berapa jam kita nak duduk tunggu tu? Datang setengah jam lagi. Datang setengah jam, banyak benda boleh buat. Banyak benda boleh buat. Surah Kahfi boleh habis kalau setengah jam. Itu pun orang baca gagak. Baca lambat-lambat boleh setengah jam habis. Kalau orang baca laju 15 minit je surah Kahfi. Lepas tu kita pegang lagi tasbih sementara tunggu azan. Itu tujuan yang disuruh, digalak datang awal ke masjid. Datang awal ke masjid. Nisbah hadis masjid ke surau, itulah dia datang awal. Tujuan nak banyakkan itu. Kita masa lain tak sebut benda tu. Melainkan kita dah memang tujuan nak pergi masjid, kita masuk masjid, kita tahu duduk je. Bila orang masuk tengok semua orang duduk, astagfirullah, aku kena buat juga. Bila orang masuk, aku kena buat juga. Rebut peluang itu. Dan sedangkan kita dah tahu nanti masuk surga. Nabi kata satu lagi, kalau subhanallah dia sebut di dunia dulu, dia boleh masuk surga tanpa hisab. Satu je lagi. Tapi kita tak tahu. Habis gitu. Sebab tu jangan buang masa. Masa banyak kadang-kadang kita terbuang begitu saja. Tinggal dalam surga itu dengan berbagai nikmat, bersukaria setiap-tiap hari dengan isteri dan gundik. Ada teman masuk dalam surga. Dia bukan kesunyian, tak. Dia tidak sunyi. Dunia kadang sunyi. Kadang isteri balik kampung sunyi juga. Kan? Sunyi. Kadang-kadang kawan tak ada semua, sunyi juga. Kita kena berkawan. Kena ada kawan. Kena duduk juga sekali-sekali ngetih tu. Kena ada kawan. Ini duduk senyap, dia sunyi. Maka sekalian tersebut itu telah dikhabarkan oleh Nabi. Nabi beritahu, ini bukan cerita, dan Nabi beritahu bahawa dalam syurga semua bersih, nikmat, tidak ada kekotoran, tidak ada cemar dan sebagainya. Sebagaimana tersebut hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya itu hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badri la yabsuquna fiha wa la yamtakhituna wa la yataghawwatuna. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, awal-awal puak tu awal-awal gulungan. Puak tu bahasa lama kan. Awal-awal gulungan yang masuk ia akan syurga itu, rupa muka mereka rupa bulan malam penuh purnama. Maknanya berseri sungguh. Mana berseri-seri muka. Nak ibaratkan macam mana berseri? Kal qamaril badri. Orang Arab saya gitu, kalau dia nak kata cantik tu, dia kata ma ajmala, sungguh cantik muka dia ini. Dia kata kal qamaril badri. Kal qamari badri al-lail, mana macam malam bulan purnama. Itu ibarat cantik gitu dah. Orang Melayu lagi banyak, lagi dahsyat. Pipinya macam pauh di layang, kulitnya macam telur rebus. Orang Melayu lagi pandai, banyak macam-macam. Tangannya, jarinya macam seludang, macam-macam lah kan. Hidungnya macam pelepah kelapa ya. Arab pun kita Arab dia kata Lailatul Badri, bulan purnama. Cantik sangat, berseri. Itu orang yang golongan pertama masuk. Golongan pertama. Tiada mereka itu berludah. Nabi kata tak ada berludah, tak ada. Dan mengeluarkan air liur di dalamnya, tak ada. Dalam syurga, tak ada. Tiada mereka itu membuang hingus, kahak, tak ada. Hingus, tak ada. Dan tiada mereka itu berak dan kencing. Saya ikut bahasa buku. Yang kata ustaz tak tapis langsung bahasa. Buku cakap itu macam kan. Di sini je saya cakap, kalau suara-suara lain-lain tu saya tapis je tak. Di sini mewah ni saya ikut buku tu.
Kalau tempat lain itu tapis sikit kan. Kalau bimbang dia tak faham saya. Sini insya-Allah tak masalah lah. Bahkan semua makanan yang dimakan dan minum menjadi peluh belaka. Tu dia. Proses dia dalam syurga macam kita makan dah kena buang air, buang air kecil, buang air besar. Minum banyak kena buang air. Tak, ni proses dalam syurga peluh. Dan peluh tadi dia bau wangi. Itu proses dalam syurga. Dia kata aniyatuhum fiha adh-dhahab wa amsyatuhum min az-zahab wa min az-zahabi wal fiddah wa majarimuhum min al-aluwati wa rashhuhum al-misk. Bermula bijana mereka dalam syurga ialah emas. Pinggan mangkuk bijana-bijana tu emas. Sebab itu dilarang kita di atas dunia menggunakan bijana-bijana emas. Bijana ni pinggan mangkuk lah. Bijana termasuk pinggan, mangkuk, semua-semua alat-alat minum, itu bijana. Sebab tu haram kita menggunakan bijana dalam dunia ni. Kerana apa? Allah kata sabar selama 60 tahun, 70 sabar. Kerana apa? Allah nak sediakan kita bijana daripada emas dalam syurga. Itu dia. Sabarlah. Ini oleh kerana Allah Ta'ala bagi kemewahan dunia, semua nak emas belaka dah. Piring emas, semua emas. Allah Ta'ala kata sabar. Nanti kamu di dunia ambil tu, di syurga tak dapat dah. Itu bijana dan emas. Bukannya emas sebagai emas dalam dunia. Bukan macam emas dalam dunia ni. Bahkan lebih baik daripadanya. Hanya serupa pada nama dan rupa lebih bagus dan cantik. Nama je emas supaya orang faham. Emas. Emas ni satu logam yang paling tinggi nilai. Nama je sama. Tapi emas dalam syurga itu berbeza. Lebih cantik daripada emas yang kita nampak dalam dunia. Maka disebutkan nama demikian itu kerana ahli dunia tiada tahu barang galian yang lebih elok daripada emas dan lebih berharganya, maka kabarkan dengan nama demikian itu. Itu sebab orang dunia tahu emas ya yang paling bagus. Itu sebab tu dia panggil gitu. Itu bijana tu daripada emas. Dan bermula sikat. Misht, sikat. Orang syurga ada sikat juga. Sikat dan sisir. Orang dalam syurga itu daripada emas dan perak. Emas, sisir dia daripada emas dan perak. Sebab itu haram kita menggunakan bahan emas dan perak. Sikat daripada emas. Wah. Haram, walaupun kaya macam mana, tak boleh. Sebab apa Allah Ta'ala nak bagi kita dalam syurga. Dan dia kata perasapan, apa istilah dia macam kat Mekah tu orang bubuh berasap. Perasapan tu apa istilah bul apa buka apa istilah saya pun lupa. Bakak ke bakak ke apa yang perasap tu pewangi. Perasap tradisional dia tak pakai bubuh situ, bukan tak pakai tu. Dia tak kata lah. Dia perasap yang tradisional, dia bara api, dia bubuh satu apa ni, bau asap, sedap bau. Ini kita kat Sarawak, kita moden, kita bubuh depan Tok Imam tu. Imam baca bismillahirrahmanirrahim, hajum kena tu. Tak ada dah situ. Ke Sarawak ni ke Sarawak tempat lain? Saya tak ingat dah. Sarawak sini. Sarawak mana ya? Ada Sarawak dekat rumah saya kot. Kita baru angkat tak kebis, ditunjuk. Memang terbesar lah kita. AJK kena fikirlah sikit. Kreatif. Jangan pakai bubuh je. Tak ada terfikir, tak ada bubuh je semua. Kena semua fikir tu. Ini kalau bubuh ni kan tersedak atau imam. Jangan. Kena gitu. Kena test. Sama benda-benda semua kena fikir semua. Ini benda nak buat benda ni, kena fikir juga ni buat benda ni. Kalau terlalu tinggi, orang mengajar nampak gini lah. Tinggi sangat buat. Ni. Ada surah jenis gitu ni. Tak tengok pun surah orang, tak tengok pun contoh orang, dia pakai buat je. Kan? Akhirnya orang mengajar gini. Saya kata, ya Allah, kenapa jadi gitu? Sebab dia tak bergaul dengan orang, tiba-tiba jadi jawatan kuasa nak ngurus benda ni, tak tahu. Itu jadi gitu. Bukan surah ni, jangan macam masam-masam je. Surah tempat lain cerita ni. Surah ni okey, ni kayu jati apa okey lah kan.
Dan perasapan mereka daripada kayu, disebut kayu tu al-aluwah. Ada satu kayu apa ni al-aluwah tu satu bauan. Kayu aluwah ni bila dibakar bau wangi. Macam kita kata ud, kayu ud bila dibakar wangi, ataupun apa benda yang orang bakar-bakar wangi. Kayu aluwah yang lebih harum daripada setanggi. Setanggi kita sini tak boleh tium. Setanggi tu orang India bukan? Busuk. Tapi setanggi ni setanggi bukan setanggi yang busuk tu. Lebih harum. Tu dia. Itu perasak untuk bau dalam rumah. Perasak tu sebenarnya boleh kita pakai di rumah. Bila kita bakar tu satu rumah bau. Mana kalau orang baru datang, baru masuk je, mesti dia bau. Oh, ada bau sedap tu. Oh, ada bau sedap tu. Jangan bakar kemian, sudah. Dan peluh mereka bau kasturi. Itu orang dalam syurga. Peluh ni peluh bau kasturi, yang kata macam minyak wangi tadi yang lebih baik, wangi, peluh. Benarlah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluh Nabi di dunia bau kasturi. Peluh Nabi. Sebab itu Ummu Sulaim ni dia macam mak saudara, dia ada hubungan lah, paling darah dengan Nabi SAW. Dia kata Nabi, bila Nabi datang ke rumah dia ziarah, bila Nabi baring tidur tengah hari tu, dia sengaja tutup tingkap supaya Nabi panas, dan supaya Nabi berpeluh, dia ambil kapas, dia ambil sikit-sikit, disimpan peluh Nabi. Satu hari Nabi sedar, dia kata kenapa ni yang Ummu Sulaim tu buat ni? Dia kata Aidil Fitri sudah tidak lama lagi. Dia kata Raya itu sudah tidak lama lagi. Sedangkan di rumah aku tidak ada atar, tidak ada pewangi. Jadi aku ambil sepeluhmu ya Rasulullah, supaya aku jadikan dia pewangi pada hari raya nanti. Itu dia, pewangi pada hari raya. Peluh Nabi bau kasturi. Ini dalam surga ni, orang dalam surga peluh bau kasturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan yura mahmukhun suqihima min wara'il lahmi minal husni la ikhtilafa bainahum wala tubaghudda qulubuhum qalbu rajulin wahidin yusabbahuna Allah bukratan wa ashiya. Hadis sahih. Dia kata tiap-tiap seorang daripada ahli yang masuk surga itu ada dua isteri, lain daripada gundik dan ialah isterinya daripada perempuan dunia. Isteri yang tu dua, ada dua isteri. Ini isteri pergi resmi ya ni, isteri dua. Hal lain tu ada lagi. Dua isteri itu boleh nampak otak tulang betisnya dari luar dagingnya, dari sebab segak dan cantiknya. Wallahu a'lam, cantik macam mana kita boleh tahu. Cicak pun bunyi. Orang dulu tak percaya, tanya cicak tu. Cicak pun bunyi. Cicak kata syaitan tu. Maknanya begitu yang kita baca dulu. Perempuan dalam syurga tu betih dia nampak, maknanya urat-urat dia cantik. Tidak ada berselisih pikiran antara segala isteri dalam syurga itu, dan tidak ada benci-benci. Di dunia ni isteri antara isteri benci. Tu saya cakap lah, memang ada benci, walaupun dalam gambar peluk-peluk 4 orang, benci antara 4 tu. Di syurga tak. Wa naza'na ma fi sudurihim ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mengapa tidak ada benci? Sebab Allah tarik, cabut dah rasa cemburu tu. Kita di dunia ni ada sifat cemburu. Sebab tu isteri kalau lebih daripada satu, mesti ada rasa cemburu. Mesti ada. Cuma banyak sikit je itu tu. Tapi dalam syurga, wa naza'na, kami tarik fi sudurihim, dalam apa, pada dada mereka, ghillin, rasa cemburu tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka baik-baik dan mereka saling-saling bergembira dalam syurga. Itu beza dalam dunia. Dan ini mesti ada cemburu. Dia kata tidak berbenci-benci seperti isteri-isteri di dalam dunia. Ada sebut dalam ni, isteri dalam dunia dia, hatta isteri Nabi sekalipun,
Tapi isteri Nabi ni, bila dia ada rasa cemburu tu, Nabi tegur, dia terus tak buat dah. Bila Nabi tegur saja, dia tu tak buat. Macam Aisyah pernah kata kepada Safiyah. Saya sebut dulu, Aisyah kata kepada Safiyah. Safiyah ni ada isteri Nabi yang Safiyah ni bentuk tubuh badan dia rendah-rendah, gemuk-gemuk sikit. Safiyah ni. Aisyah cantik. Sebab tu Nabi kata, ya Humairah. Tapi dia pernah kata kepada Safiyah, dia orang Yahudi Safiyah ni, adik jadi isteri Nabi. Satu hari unta Safiyah ni sakit. Safiyah dia ada unta sendiri. Aisyah ada unta juga, ada dua unta dia untuk dia sendiri. Mana dia, kalau ada isteri lebih ni, kena sediakan kenderaan untuk dia. Jadi kata Nabi, yang Aisyah, boleh tak bagi Safiyah pinjam unta kamu yang seekor lagi tu? Kau ada dua. Aisyah kata apa? Aku tidak akan bagi pada perempuan genek, perempuan gemuk genek, perempuan Yahudi. Aku tak akan bagi. Nabi dengar, Nabi kata, ya Aisyah, perkataan kamu keluarkan itu, kalau dicampur dengan air laut pun jadi busuk habis. Tu gitu. Terus Aisyah bila Nabi tegur, terus dia tak buat dah. Itu begitu. Kita sekarang ni 70 kali tegur, buat lagi. Kan? Dia tak tegus. Sahabat Nabi tegur, terus berhenti. Kalau Nabi suruh terus buat, begitu. Banyak peristiwa-peristiwa begitu. Dia dibimbing oleh Nabi. Gitu. Samalah dengan tidak semesti di dunia ni. Nabi tegur, barulah dia berhenti. Bermula hati mereka semacam hati orang yang seorang. Walaupun ramai, ada 2-3, tapi hati dia macam seorang je. Yang ni tidak mau berselisih, dan bermarah-marah, dan bermaki-maki, dan berbenci-benci, bahkan masing-masing dalam sukacita menurut darjat dan pangkat yang digunakan Tuhan kepadanya. Masing-masing sukacita je. Sebab dalam surga ni tidak ada yang tidak sukacita. Semua sukacita. Mengucap mereka itu akan tasbih, memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, bagi Tuhan pagi dan petang. Dan mengucap tasbih mereka itu bukan diberati, bukan kerana dituntut mesti buat, tak. Ialah kerana seronok. Bila sebut itu rasa seronok, bersedap-sedap saja, semacam orang bersedap-sedap menarik nafas keluar masuk dalam badan. Macam orang seronok tarik nafas. Bertasbih tu bukan kerana terpaksa buat, tapi macam seronok tarik nafas, macam kita bernafas. Soalan begitu. Itu dalam syurga. Kemudian masalah yang ke-19. Ahli syurga itu cukup bagus dan cantik dijadikan Allah. Ahli syurga. Tidaklah seorang yang masuk syurga itu buruk dan hodoh rupanya semacam di dunia. Walaupun di dunia dia tak cantik, dia hodoh, buruk, cacat. Tapi ahli syurga tidak cacat. Tak cacat. Walaupun di dunia dia cacat. Ataupun dia mati dalam keadaan cacat, tidak ada kaki sebelah, kena potong. Kencing manis kan kena potong? Dia kencing manis kena potong, kaki itu kena mandi tak? Kena mandi, kena sembahyang lah. Kaki yang dipotong tu. Mandi sembahyang pun dia ada kat hospital lagi. Orang tu hidup. Ada orang tanya tu, Ustaz ni pak saudara saya ni, dia kencing manis, dia kena potong kaki tu. Habis kaki ni nak bawa balik, doktor bagi nak bawa balik kaki ni, macam mana? Kena mandi ke? Kena sembahyang, kena kapan ke macam mana? Kaki tu nak sembahyang, nak kapan, nak talqin, dia hidup lagi kat hospital Kajang. Kan? Memang dia dengar kan, dia dengar marah bukan, aku hidup lagi. Tak, anggota badan ni bersihkan je, balut je dengan kain, pergilah tanam mana-mana di perkuburan, minta izin, atau tanam mana-mana. Biasa dekat perkuburan lah. Dia tidak ada mandi, solat, kapan solat. Lepas tu talqin pula. Talqin apa pada kaki tu? Tak, melainkan dia mati. Dia dah mati barulah. Kaki tu tidak. Tidaklah jikalau orang itu elok di dunia masuk surga dengan elok, dia kata, dan jika hodoh dan buruk masuk dengan hodoh, maknanya dan buruk, bahkan di sana Tuhan hilangkan segala rupa yang hodoh pada masa di dunia dulu. Walaupun dia cacat di dunia, tapi surga sempurna.
Sempurna semua. Sempurna semua. Di dalam syurga tak ada cacat dah. Manakala dia hodoh rupa tak elok di dunia, dan syurga tak. Semua segak dalam syurga. Dan cukup semua kejadian, semua lengkap, anggota lengkap. Tidak kudung kaki dan tangan. Kalau di dunia itu kudung kaki ke tangan, tak kudung kaki ke tangan. Tidak buta mata. Sebab tu kalau kita tengok orang buta, ya Allah, dia ni kalau dia ni ahli syurga, dalam syurga dia tidak buta. Kita tengok orang tak ada tangan tu, kalau dalam tu kita tengok orang tak ada tangan, kaki pendek semua, kita, ya Allah, dia ni ahli syurga. Dia tidak begitu dalam syurga, sempurna. Kalau sedar itu, maknanya kita banyak astagfirullah, astagfirullah. Tidak kudung telinga, maksud telinga dia tidak kudung lah, tidak ada, telinga lengkap. Tidak rompong hidungnya, rompong hidung, dan tidak belah bibirnya, terbelah bibir, tak ada. Tidak kelu dan tidak hodoh rupa muka, tidak bisu, tidak kelu tu, buruk badan, bahkan semua elok dan semua sempurna kejadian, dengan muka semacam bulan dan badan itu putih hening sampai nampak otak dalam tulang, dan berpakaian kemegahan dan berhiasan dengan pakaian emas seperti bergelang tangan dan bermahkota di atas kepala. Maka tidaklah dapat kita merupakan keadaan cantik ahli syurga itu. Tak dapat nak bayangkan cantik macam mana. Itu dia kata gitu, ahli syurga tu sempurna semua. Dan kerana tiada suatu bandingan dalam dunia ni, nak banding macam mana? Dalam dunia tak boleh banding. Kita kata cantiknya ahli syurga itu dalam dunia, sempurna tubuh badan, macam tak ada. Macam siapa kita nak bagi tu? Tak ada. Seperti tak ada. Kita nak kata cantik macam siapa orang paling cantik dalam dunia? Siapa? Siapa paling cantik sekali? Siapa? Siapa paling cantik? Tak ada. Orang ni kata cantik, orang lain kata tak. Orang ni kata tak, orang ni kata, orang kata tak. Tapi dalam syurga kalau cantik, semua kata memang cantik. Tapi anda sekarang ni siapa cantik? Siapa? Apa ni, ratu cantik dunia siapa? Orang kata tercantik sekali. Tapi ada orang kata tak cantik. Tak cantik. Bukan orang muda kata cantik, orang tua kata tak cantik, tak cantik. Tak tahu. Tak boleh kita kata, tak dapat nak banding cantiknya, sempurnanya ahli syurga ini macam tak ada nak banding. Macam Maradona cantik. Cantik apa? Tak tahu. Maradona tak tahu. Maradona. Siapa? Yes, Madonna. Saya nak sebut tu tadi. Apa? Madonna ya? Maradona pemain bola ya? Ya Allah, nasib baik surau ni. Kalau surau lain malu saya. Dan tersebut dalam Quran dan hadis itu atas jalan menghampirkan pengetahuan. Quran yang sebut begitu sempurna tu supaya pengetahuan kita boleh dekat sikit, boleh terima. Tapi tak boleh nak bayangkan badan dulu, tak ada. Iaitu dia kata tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terfikir dalam fikiran kita, itulah dia dalam syurga, tak ada. Itu dia. Dia kata jikalau tidak, maka di sana itu berlebih-lebih, dan iaitu barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, ini disebut, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati fikiran kita, tak pernah terlintas. Wallahu a'lam macam mana. Ada tak orang mimpi dia masuk syurga? Ada waliullah, saya lupa cerita. Waliullah, dia mimpi dia minum air kolam Nabi Al-Kautsar, kolam Nabi Al-Haudil Kautsar. Kolam Nabi tu di akhirat nanti ada, sebelum masuk surga minum di kolam Nabi, kolam yang airnya lebih sedap daripada segala-gala air. Semua orang minum, dan siapa yang minum di kolam Nabi itu, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Tak dahaga. Kita kata kalau tak dahaga, habis orang dalam syurga ada minuman juga. Kata tak dahaga. Dalam syurga bukan lagi minum kerana dahaga, tak. Minum kerana seronok. Itu beza. Macam kita naik motosikal, pep, orang panggil, "Ji, minum dulu. Tak nak pergi surau." "Minumlah dulu," kan kata. Kita pun berhenti. Minum dahaga ke minum seronok tu? Bukan dahaga pun, tapi dia dah minum dah kat rumah tadi.
Tapi mengapa dia minum ramai-ramai lagi? Seronok. Itu ibarat gitu. Tapi untuk hilang dahaga, kolam Nabi tadi. Sebelum masuk syurga, minum di kolam Nabi, tidak dahaga selama-lamanya. Dalam syurga, minum makan, seronok. Seronok minum. Kita pun di dunia begitu. Dia lain orang minum dahaga ni, kalau orang dah lari tu bersuka-suka, wah itu dahaga tu, dahaga. Tapi kalau duduk kedai-kedai tu minum-minum tu bukan dahaga tu. Lepas isyak ni kan semua putih kepala kan minum, itu bukan dahaga dia tu. Dia minum seronok itu, seronok buat. Itu beza begitu. Maka jikalau demikian itu, bagaimana kita dapat memperikan, nak cerita tu macam mana? Tu dia. Kalau begitu nak cerita macam mana? Tak pernah dapat kita ceritakan. Cuma Quran cerita begitu supaya kita boleh sampai pemikiran kita bayangkan begitu. Tak dapat nak bayangkan. Dan satu hadis yang mengkhabarkan kecantikan ahli syurga itu ada dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Sa'd bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law annama yuqillu zufrun mimma fil jannah bada lanazakhraqat lahu ma baina khawafiqis as-samawati wal ard. Hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda ia, jikalau sekiranya kadar barang yang dibuangkan sekadar sekuku daripada barang dalam syurga itu zahir ia kemudian ke dunia ini, nescaya terias bagi barang yang antara segala pihak 7 petala langit dan bumi. Maknanya Abu Sa'id Khudri Nabi kata, dia kata kalau sekuku ni je, sekuku ni saja dibuang ke dunia di surga tu, nak bayangkan cantik sangat surga tu, satu besar sekuku ni saja, nikmat surga tu dibuang ke dunia ni, nescaya dia kata pada ke dunia terhias, semua ada cantik, semua ada, yang barang di langit, barang di bumi, semua jadi cantik semua. Itu sekuku baru. Bagaimana sepenuhnya? Itu mana supaya kita boleh fikir, imagine demikian. Tapi nak kata macam ini tak ada boleh banding, tak boleh banding. Walau anna rajulan min ahli jannah ittala'a fabada asawaruhu la tamasa daw asy-syamsi kama tatmisu asy-syamsu daw an-nujum, dia kata. Dan dia kata, jikalau sekiranya seorang daripada ahli syurga itu terbit ia dan keluar lalu zahir segala gelangnya, mana perhiasan dia, ahli syurga tadi dia zahir dengan perhiasan dia, tentu padam cahaya matahari. Itu dia. Padam cahaya matahari sebagaimana matahari memadamkan cahaya bintang. Maknanya bercahayanya, cantiknya perhiasan orang dalam syurga, gelang tu disebut perhiasan orang dalam syurga, maknanya matahari yang hebat itu padam. Sebagaimana matahari memadamkan pada bintang-bintang di langit. Maka inilah satu kecantikan ahli syurga itu. Mana dia boleh banding-banding gitu saja. Dia boleh misal-misal gitu saja. Hakiki sebenar, kena masuk surga dululah. Kata Abu Isa, hadis ini gharib. Sampai situ dulu insya-Allah bab majafsati siyabi ahli jannah. Tu akan datang insya-Allah, kita nak tengok pakaian ahli syurga apa. Dia branded, pakaian branded jenis apa? Kita sini branded, pakaian branded. Dia tengok dalam syurga tu apa yang pakaian ahli syurga, insya-Allah kita sambung pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur walhamdulillah. Amin. Taqabbalallahu minkum.